Malam ini kita akan mulakan dengan pengurusan tanaman dan juga kawalan penyakit untuk pertumbuhan pokok dan juga hasil berkualiti. Ini adalah satu contoh gambar yang menggunakan kaedah tradisi dan juga kaedah moden. Gambar yang kita lihat sekarang ni. Sekali lagi saya nak perkenalkan diri saya sendiri juga. Nama saya Lim Cheng Kee, graduan daripada UPM, Durian Akademi Sdn Bhd. Dalam pengurusan perosak dan penyakit durian, sebenarnya kita ada pelbagai jenis masalah. Contohnya hawa daun, salit, pucuk kering, buah yang dijangkiti mealybugs, urat pengolek buah durian, Phytophthora atau kanker. Buah yang ini juga diserang oleh pengerek buah, tupai, anak-anak, masalah akar rumput ataupun kanker, ulat, siput juga sebahagian daripada masalah. Ini cuma sebahagian daripada masalah yang kita hadapi. Sebenarnya dalam penanaman durian ini kita ada pelbagai masalah dan penyakit. Jadi cabarannya memang luas. Bukan sekadar kalau kita tahu kalau tanam pokok biasanya penyakit tidak sebanyak itu. Tetapi buah-buahan ini memang mempunyai banyak jenis penyakit dan perosak. Dan apakah masalah utama dalam buah durian? Masalah utama adalah ulat pengorek buah. Merupakan satu daripada masalah yang sangat serius. Dan kita tahu bukan semua serangga adalah perosak. Ada juga serangga pemangsa ataupun kita panggil beneficial insect. Jadi kita jangan anggap semua serangga ini adalah perosak. Dia juga ada yang serangga yang memang mempunyai ciri-ciri ialah untuk memakan serangga lain. Apakah kaedah kawalan yang perlu kita lakukan seandainya kita menghadapi masalah ulat pengorek buah atau mungkin panggil mudaria? Jadi kita ada dua pilihan. Satu daripadanya menggunakan pengawalan kimia, yaitu racun serangga, ataupun menggunakan kaedah biologi, bakteria. Antara racun yang kita boleh pakai, contohnya seperti alanda, kita boleh gunakan untuk membunuh ulat, ataupun aron kita gunakan untuk membunuh telur ulat pengorek buah. Ataupun kita boleh menggunakan contohnya Bacillus thuringiensis, menggunakan bakteria untuk menjangkiti ataupun membunuh ulat durian ini. Dan biasanya kita bahagi pada digunakan sebelum buah matang untuk mengawal ulat dan telur mudaria ni. Dan yang ni bioton kita biasa gunakan selepas buah telah lebih membesar daripada setengah kilo dan ke atas. Ini untuk mengelakkan masalah residu lah, ataupun masalah peniracun serangga. Jadi kalau kita menggunakan kaedah pengawalan kimia ataupun racun serangga, kawalan kimia ini sebenarnya kita boleh gunakan terbagi pada dua atau tiga jenis cara racun ini bertindak. Satu melalui kaedah sentuhan, kedua melalui perut apabila makan serangga ini mati ataupun perosak mati, dan satu lagi sistemik, di mana juga antara cara yang digunakan dalam racun perosak. Dan seterusnya kita juga boleh menggunakan kawalan biologi ataupun pemangsa semula jadi, biological control, menggunakan seperti ladybirds ataupun laba-laba untuk mengawal serangga perosak. Dan kaedah untuk mengawal ulat pengorek buah ini sebenarnya dia ada beberapa faktor yang penting yang kita harus perhalusi. Contohnya penggunaan racun serangga tepat pada waktu. Kalau kita guna sebelum dia melebihi takat yang merosakkan, itu merupakan satu penggunaan yang tepat pada waktu. Kedua ialah pemilihan jenis racun serangga yang betul. Kadang-kadang kalau kita gunakan racun serangga yang tak betul, kesannya kurang lah. Ketiga ialah sembur tepat pada keseluruhan buah. Biasanya kalau kita buat semburan, pastikan keseluruhan buah itu disembur dengan racun supaya serangga itu kita dapat kawan dengan sepenuhnya. Dan biasanya juga satu yang banyak orang tidak buat ialah penjarangan buah. Kalau buah yang bertindih sesama sendiri itu sebenarnya kita kena buang. Sebab itu tempatlah untuk ulat pengorek buah ini bersembunyi.
Dan satu daripadanya yang kita harus lakukan ialah pemangkasan pokok. Pemangkasan pokok adalah untuk mengawal ketinggian pokok, dan juga cabang-cabang yang terlindung ni sebenarnya kita perlu buang. Dan ini juga boleh memperbaiki pengudaran dalam pokok. Dan seandainya buah yang telah diserang oleh ulat pengorek buah, kalau boleh kita kena kumpulkan dan dilupuskan. Dilupus kita boleh gunakan dua cara. Satu dapatnya kita mengorek lubang, lepas itu kita tanam. Atau satu lagi kita bakar. Ini antara cara yang kita harus lakukan untuk mengurangkan ataupun untuk mengawal masalah ulat pengorek buah. Dan kita teliti sedikit tentang penggunaan racun serangga tepat pada waktunya. Ini adalah contoh-contoh bila kita mula kalau nak menyembuh untuk mengawal ulat serangga ni. Sebenarnya daripada selepas antisis lebih kurang dalam ataupun bunga kembang, selepas lebih kurang dalam 10 hari hingga 15 hari kita mula sembuh. Dan kawalan yang paling sesuai sekali ialah kita menggunakan gabungan antara Alanda dengan Aron. Dan satu lagi, bila buah dah matang, kita boleh gunakan Bioton. Daripada data musim kita buat kajian pada musim ni yang lalu ni, sebenarnya kita dapati kalau kita menggunakan kaedah kombinasi ni dengan pengemburan yang betul, sebenarnya kurang daripada 10% buah rosak akibat pengorek buah. Dan daripada beberapa ladang yang saya kumpulkan data, kita dapati ialah kebanyakan di antara buah yang rosak dalam 4 hingga 7%. Jadi ini satu lagi pencapaian yang sangat menarik ialah kalau dulu memang ulat pengorek buah ni boleh kita kerosakan kadang-kadang menjangkaui atau melebihi 20%. Dan ini memberi satu kerugian yang sangat besar pada pekebun. Dan faktor-faktor yang kita tahu yang mempengaruhi keberkesanan kawalan perosak, satu daripadanya cuaca. Contohnya kalau musim hujan, kalau kita sembuh dan selepas hujan, kesannya akan menurun sebab kebanyakan racun perosak kita sembuh ni sebenarnya sudah dicuci ataupun sudah dilarutkan oleh air hujan. Kedua ialah kekerapan kawalan perosak. Maksudnya berapa harikah kita sembuh setiap kali. Contohnya apa yang dipraktikkan di Raub ataupun oleh petani lain di tempat lain. Ada yang buat 7 hari sekali ataupun seminggu sekali. Ada yang buat 2 minggu sekali. Ada yang buat 3 minggu sekali. Ada yang buat sebulan hanya sembuh sekali. Dan kita dapati kalau kekerapan yang lebih kerap sebenarnya kawalan perosak ni lebih berkesan. Contohnya di musim hujan. Dan ada juga petani yang langsung tidak sembuh. Kalau petani yang tidak sembuh, kalau kita berzirana dengan dia, kemungkinan besar kita juga akan menghadapi masalah yang dihadapi oleh jiran kita, yaitu perosak. Jadi ketiga ialah kaedah penyemburan. Kalau kita nak buat semburan, kaedah itu sangat penting. Pastikan ialah kita menggunakan nozzle ataupun semburan yang tepat pada buah itu. Dan juga pump yang kita guna tu juga penting. Kita boleh ada pelbagai yang menggunakan mist blower ataupun menggunakan power spray. Satu lagi punca daripada keberkesanan ialah variety durian ataupun jenis durian. Contohnya kalau kita bandingkan Musang King D24, 101 ataupun duri hitam, kita dapati dua jenis buah yang paling ulat pengorek buah suka ialah D24 dengan IOI. Antara sebabnya ialah durinya padat. Jadi dia ada tempat untuk dia bersembunyi. Berbanding dengan Musang King dengan duri hitam. Musang King boleh dikatakan kawalan perosak lebih mudah sebab durinya lebih terbuka dan besar. Dan kalau kita nak bilang daripada segi bilangan duri, Musang King cuma separuh daripada bilangan duri yang ada pada buah IOI ataupun Masmo ni. Durinya 2 kali ganda lebih banyak daripada Musang King. Kelima ialah kualiti tenaga buruh. Kalau tenaga buruh kita yang mahir dan juga buat kerja bersungguh-sungguh, kawalannya berkesan. Kadang-kadang pekerjaan ini dia sembuh, tetapi target yang pada tempat nak sembuh itu tidak capai. Itu yang menjadi satu masalah lagi. Keenam adalah sikap pekebun sendiri. Kalau pekebun sendiri tidak memastikan apa yang dilakukan oleh pekerja dengan betul, keberkesanan kawalan perosak juga menjadi satu masalah. Contohnya, selepas kita memberi pesanan kepada pekerja kita,
Selepas itu kita tinggalkan kebun, biar pekerja buat sendiri. Ini antara satu daripada contohnya pekerja mungkin tidak melakukan dengan sepenuh hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak tanam ni, kita pasti jugalah kita kena memperhatikan setiap apa yang kita lakukan, pekerja dapat melakukan dengan sepenuh hati ataupun buat dengan sebaiknya. Satu lagi ialah faktornya adalah ketiga pokok sebenarnya mempengaruhi keberkesanan kawalan perosak. Contohnya kita masukkan kepada tujuan pemangkasan. Sebab tu pemangkasan ataupun cantasan dahan itu sangat penting. Contohnya kalau kita kata merentuh buluh biar daripada rebung, jadi pokok sebenarnya kita kena kawal ketinggian pokok. Kalau semakin tinggi pokok durian, kita nak kawal semburan racun itu semakin sukar. Sebab semakin tinggi sukar dicapai. Contohnya kita tengok gambar di sini. Pekerja berdiri sini, nak sembuh ke atas tu, pokok ni tinggi sangat, nak capai sangat susah. Ini disebabkan tiada cantasan dahan dilakukan seawal. Kedua ialah kepadatan pokok yang kita, jarak penanam pokok juga penting. Kalau pokok kita tanam dengan jarak yang jauh, sebenarnya dahannya lebih rendah dan juga pokok kurang tinggi berbanding dengan pokok yang kita tanam dengan padat. Cuma kelemahannya kalau kita tanam terlampau jarak, terlampau jauh, permulaan tu mungkin hasil kita rendah. Kebaikan ialah pengudaran pokok kita baik. Jadi antara faktor juga cantasan ni sangat penting supaya kita nak pastikan cantasan ni dahannya tidak bertindih. Kalau bertindih kadang-kadang buah yang di atas gugur, yang bawah juga tersentak. Ketiga ialah kalau kita dapat mengawal ketinggian pokok dan juga cantasan dahan kita buat dengan dari permulaan, ini juga akan memudahkan kerja penyelenggaraan. Jadi kalau kita nak buat kerja maintenance ni sebenarnya dapat dikurangkan. Dan kita tahu juga sebenarnya cantasan dahan sebenarnya juga boleh menggalakkan ataupun merangsangkan pembungaan. Kita dapati kalau kita buat cantasan, bila pokok dah redup ataupun rimbun dan kita buangkan pucuk-pucuk air ini sebenarnya juga boleh mengaruh ataupun menggalakkan pembungaan. Dan kelima ialah dengan cantasan yang kita berfokuskan pada dahan-dahan yang besar, ini sebenarnya dapat meningkatkan hasil dan juga kualiti. Antara ada beberapa kesilapan yang sering dilakukan ialah bila mata tunas durian baru berkembang, satu perkara yang sangat penting ialah jangan menyembur racun perosak supaya kita tidak merosakkan tunas bunga ni. Pada masa ini sangat pentinglah. Sampai bila bunga antisis juga ada dua peringkat yang di mana kita tidak boleh, kalau boleh berhenti penyemburan racun perosak untuk mengelakkan pencemaran ataupun kerosakan bunga. Tetapi kita juga boleh menggunakan peniup udara ataupun menyapu dengan ringan menggunakan berus untuk meningkatkan pendembungaan. Tetapi di Malaysia kalau kita nak buat menggunakan kaedah manual untuk melakukan pendembungan agak sukar. Sebab kita dapati banyak pokok durian kebanyakan sudah sangat tinggi. Kecuali yang baru menanam, mungkin kita boleh merancang supaya pokok kita direnekkan. Dan juga perlukan lagi banyak kajian dilakukan. Adakah pembungaan ini membantu atau tidak? Daripada peringkat selepas bunga kembang, sehingga ke buah mencapai saiz lebih kurang dalam 0,5 kilo. Pemilihan jenis racun makhluk juga penting untuk memastikan keberkesanan kawalan perosak. Daripada masa sekarang ni sehingga ke buah 0,5 kilo, ini adalah tahap paling penting untuk kawalan perosak. Sebab pada tahap inilah ulat dengan telur tu, mudaria ataupun kupu-kupu ni akan bertindak. Biasanya kawalan perosak ni kita bertumpu banyak pada bagaimana kita nak membunuh ulat atau ulat pengorek buah durian ni. Tetapi kita kurang tumpu pada telur yang dilepaskan oleh kupu-kupu ni. Kalau boleh kita nak kedua-dua peringkat ni kita kawal sekali dengan baik lah. Ataupun kita sembuh supaya telur dengan ulat tu dapat dibunuh. Dan biasanya kita boleh gunakan kombinasi yang kita buat kajian ataupun ujian.
menggunakan alanda bercampur dengan aron. Satu daripada kajian kita lakukan yang dapat menunjukkan satu kawalan yang sangat bagus. Dan dalam penyeboran ini juga ada kalanya kita juga melakukan sedikit kesilapan tanpa disedari, yaitu berlakunya kecederaan fizikal semasa penyeboran daun ataupun buah. Kalau tuan-tuan dan puan tengok pada bunga yang belum kembang ni, sebenarnya ada sedikit kerosakan fizikal. Dan ini disebabkan, ini boleh disebabkan beberapa sebab lah. Satu daripadanya ialah titisan air yang kita semua tu terlampau kasar. Maksudnya nozzle yang kita buka air itu terlampau kasar dan bukan halus. Ataupun muncung itu terlampau dekat dengan putik bunga. Ini akan menyebabkan semburan itu terlampau kuat dan dia akan menyebabkan kecederaan fizikal lah. Okey, kita masuk kepada ulat pengorek buah durian ini, Muderia. Ulat pengorek buah ni dia sebenarnya boleh menyerang. Kalau dilihat daripada gambar ni, buah yang kecil ni sudah pun diserang, ataupun yang sudah matang, ataupun yang sudah masak. Dan inilah yang tuan-tuan perlu tahu. Antara perosak yang membunuh ini dia sebenarnya adalah kupu-kupu. Dan kupu-kupu ini memang nampaknya hodoh. Dia tak seperti rama-rama. Dan biasanya kupu-kupu ini akan dia keluar pada waktu malam. Dia akan bertelur pada durian yang belum matang lagi. Dan lepas tu bila lava dah sudah menetas, dia akan menggorek dan masuk ke dalam buah durian, makan sampai dia dewasa baru dia keluar balik. Jadi ini sebenarnya durian kita rosaklah disebabkan oleh serangga kupu-kupu ni. Jadi kalau boleh kita nak pastikan semburan tu kena pada target yang kita nak sembuh. Sembuh yang tadi saya tunjukkan ialah sebelum selepas bunga antisis 10 hari kita kena mulakan penyemburan. Okey, biasanya pencegahan selalu lebih baik daripada merawat lah. Prevention is better than cure. Penggunaan racun perosak yang disyorkan ialah selalunya kita nak membunuh telur dengan lava. Kalau boleh kita nak mulakan penyemburan ketika durian sebelum ataupun mencapai ukuran buah saiz longan dan berhenti sebulan sebelum durian jatuh. Ini untuk mengurangkan sisa racun lah. Sebab durian ni sekarang kita nak ekspor lah. Walaupun kita tahu yang durian ni kalau disebabkan keracunan sangat rendah sebab kulit yang sangat tebal. Tetapi kalau kita nak uji dari segi di luar kulit yang memang ada sedikit sisa. Dan ini juga sebagai memenuhi ataupun syarat-syarat yang diperlukan untuk ekspor. Jadi kalau boleh kita boleh ganti dengan racun perosak, contohnya seperti Bacillus thuringiensis ataupun kita pakai bioton dengan singkatan mudah. Racun ini adalah satu racun perosak organik yang boleh memastikan durian diekspor dan bebas daripada sisa racun perosak. Kalau kita lihat seandainya kalau buah kita diserang, grade biasanya dalam grade A akan menjadi grade C dan nilai harga kita mungkin akan turun tinggal 25% sahaja. Contohnya seandainya kalau di dalam kebun, kalau musangking kita berharga RM40, kalau diserang oleh ulat pengorek buah, harganya kita mungkin akan dapat RM10 sahaja. Lebih kurang dalam nilai begitu. Jadi kerosakan durian kadang-kadang kalau kita tidak merawat dengan sempurna, kadang-kadang dia boleh melebihi 50% kerosakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kawalan sangat penting. Kalau kita tidak buat, nampak tak buah durian ni di sini memang banyak yang saya bulatkan di sini. Memang boleh kata hampir separuh dah diserang oleh ulat pengorek buah. Ya. So, faktor-faktor yang menyebabkan buah diserang oleh perosak ialah satu daripadanya kita kena lakukan penjarangan buah. Maksudnya kalau buah yang terlampau padat tu kita kena buangkan supaya racun yang sembuh tu dapat melitupi keseluruhan buah dan juga pemangkasan dahan. Kalau dahan yang bertindih, dahan yang terlampau tinggi itu kena buang juga. Antara faktor lain juga adalah jenis durian di mana kepadanan duri itu juga antara faktor yang boleh memberi perlindungan pada ulat pengorek buah. Cuaca juga merupakan satu daripada masalah juga. Kalau hujan selalu,
semburan racun perosak kita menjadi tidak berkesan sebab kebanyakan akan dicuci oleh air hujan. Ataupun kalau cuaca yang panas melampau juga kadang-kadang mudera ini akan jadi aktif dan banyak yang menetas. Itu juga akan menyebabkan satu outbreak ataupun kita bagi satu wabak berlaku. Persekitaran kebun kita juga penting. Kalau persekitaran kebun kita cuma di sekeliling semua adalah sawit, masalahnya mungkin kurang sedikit. Tetapi kalau persekitaran kita semua adalah kebun durian, cabarannya lebih besar. Sebab sekiranya berlakunya outbreak ataupun wabak itu, kemungkinan besar banyak kebun akan jadi terkorban dalam ulat pengorek buah ni. Pengurusan kebun juga menjadi satu faktor penting. Kebersihan kebun adalah kita harus teliti. Dan kaedah kita nak gunakan juga penting. Kekerapan kita nak menyempuk dan juga jenis racun perosak. Ini adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan buah kita diserang oleh ulat pengorek buah ataupun serangga perosak. Dan ini antara satu daripada cara untuk kita kawal. Ini sebagai satu rujukan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya ini yang dipraktikkan oleh saya sendiri dan juga banyak yang kebun yang dibawa konsultasi saya akan bagi satu panduan. Contohnya kita akan menggunakan 1 liter Alanda, 1 liter P400 dengan 1 kilo mensering, campur dengan 1 liter CBK dan 1 liter BioVitu dalam 1000 liter air. Tujuan kita menggunakan campuran yang ada 5 jenis di sini adalah satu untuk mengawal serangga perosak, satu selepas berbunga biasanya pokok kita menjadi lemah, penyakit kanker akan menyerang, jadi kita akan tambah P400 untuk meningkatkan imunisasi pokok. Monstering biasanya kita nak gunakan sebab kadang-kadang sekarang ni hujan panas, banyak daun menghadapi masalah hawa daun. CBK dan BioVitu ini ialah untuk meningkatkan pendembungaan supaya bentuk buah kita bujur dan juga bentuknya seragam dan juga kita nak memastikan pendembungan itu kuat. Jadi kalau masuk minggu 2 kita akan gila dengan Aron, dengan P400, Biocopper, Greenlight ini adalah untuk magnesium. Fruit 18 ini ialah untuk kita mengekang pertumbuhan pucuk baru. Kalau seandainya berlakunya pertumbuhan pucuk baru, kejadian buah menjadi rendah. Jadi masuk ke minggu ketiga kita akan pula gila dengan Alanda, setengah kilo Avado, 1 liter CBK, BioVitu. Begitu dengan masuk minggu keempat kita akan gunakan Aron, P400, Biocopper, Greenlight dan 128. Kalau tuan-tuan puan-puan menggunakan kaedah ini, kejadian buah sebenarnya boleh ditingkatkan dan juga keguguran buah selepas musim antisis dapat dikurangkan. Sedia kala kita tahu pada musim ini, pada permulaan awal tahun bila berbunga banyak, orang kata musim kini mungkin akan jadi lambatkan. Tetapi bila masuknya buah gugur, boleh dikatakan hasil yang dapat dikutip tu kurang daripada jangkaan disebabkan kejadian buah rendah. Dan tuan-tuan dan puan-puan selepas bunga berkembang, kita akan menggunakan kaedah ini juga benda yang sama. Minggu pertama kita akan menggunakan juga Alanda, Monstering, CBK, BioVitu. Minggu kedua kita akan gunakan Aron, P400, Greenlight, Fruit 128. Begitu dengan minggu ketiga kita akan gilakan juga lagi. Dengan minggu keempat kita akan tukar sedikit jadi Fruit 428. Yang lain masih sama Aron, P400, Greenlight. Ini antara satu panduan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan. Dan juga mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan ini sebagai boleh screenshot ataupun kemudian hari nanti boleh lihat kembali praktik ini. Dia agak rumit sedikit tetapi dia merupakan satu daripada kawalan yang sangat berkesan. Okey. Seterusnya masuk ke selepas bunga berkembang ke minggu ke-6, ke-7, ke-8, kita masih meneruskan. Kenapa kita menggunakan kaedah ini? Antara satu sebabnya lagi kita nak memastikan buah kita tidak diserang oleh ulat pengorek buah. Kalau kita menggunakan kaedah pembajak ini sebenarnya kita boleh dapat buah kita adalah banyak yang lebih bulat. Kalau tidak banyak buah kita akan dapat B dengan C banyak. Kedua ialah biji kita akan jadi keset. Kulit kita jadi sederhana, tak tebal sangat, tak nipis sangat, jadi tak mula merekah. Dan warna kulit durian kita lebih jadi hijau tua. Kalau kuning, orang nampakkan buah ni sudah nampak macam sudah yang lama gugur kan. Jadi penggunaan ini sebenarnya boleh membantu kita menghasilkan durian yang berkualiti dari segi luaran dan juga dari segi isinya. Okay.
Ini antara contoh yang kita nak semua mula dari sini sampai buah dah matang. Bila buah nak matang, sebelum buah gugur sebulan, kita boleh tukar menggunakan bioton. Bioton adalah menggunakan bakteria ataupun kita panggil bakteria atau Bacillus thuringiensis untuk mengawal ulat pengorek buah. Seterusnya kita lihat yang lain kita masih kekalkan, cuma kita akan tukar sedikit pada aminopio 1 liter. Yang lain masih dikekalkan. Ini tujuannya ialah untuk menghasilkan buah yang berkualiti lah. Dan apabila mencapai peringkat buah sudah matang ataupun hampir gugur, kita kena berhentikan menyembur racun perosak untuk mengelakkan masalah residu dan juga memenuhi syarat ekspor. Antara syarat ekspor ialah kita kena patuhi apa yang diperkenankan oleh MyGap lah. Okey, selain pada ulat pengorek buah, sebenarnya kita juga ada menghadapi masalah lain. Contohnya ialah mealybugs. Yang kita tengok yang bintik-bintik putih ni. Ini sebenarnya dia tidak merosakkan durian dari segi isi, tetapi dari segi luarannya memang tidak baik untuk ekspor dan memang tidak sesuai untuk ekspor. Dan punca masalah ini adalah disebabkan semua orang tidak kena pada buah, ataupun pokok terlampau tinggi, ataupun penggunaan racun perosak yang tidak sesuai, cara pengemburan dan juga kekerapan kita yang lakukan mungkin tidak sekerap yang diperlukan. Jadi memang kita tahu pencegahan adalah lebih baik daripada merawat. Prevention is better than cure. Mealybug ni sebenarnya dia menghasilkan sejumlah besar madu dan ini menjadikan keadaan sangat baik untuk kulat hitam tumbuh yang kita tahu ini dipanggil sebagai sutimo. Jadi kalau kita nak menghilangkan yang kulat hitam ni ialah kita kena membunuh mealybugs ni menggunakan racun contohnya yang jenis sistemik. Antara masalah lain adalah kanker buah. Kalau kita menanam durian, satu lagi ancaman kepada penanam durian adalah kanker buah ni. Kalau tuan-puan nak tengok ni, kita panggil tombok-tombok hitam pada buah ni. Ini semua adalah masalah kanker. Kalau kita besar dalam mikroskop, inilah bentuknya kanker. Biasanya kanker ni bermula semasa musim hujan yang lebat. Bila musim hujan yang lebat, keadaan tanah menjadi terlampau lembab dan kelembapan tanah terlampau tinggi. Apabila kelembapan tinggi ni lah, pokok menjadi mudah diserang buah dan kerosakan akibat kanker ni boleh melebihi 70% jika hujan lebat yang berpanjangan dan tidak ada yang saliran yang baik dan juga pengudaraan tanah yang buruk lah. Jadi sebenarnya saya pernah lihat satu kebun dulu, memang boleh kata hampir 90% buahnya semua gugur dan rosak disebabkan kanker buah akibat hujan lebat yang berpanjangan. Jadi faktor yang menyebabkan kanker buah ni adalah cuaca, merupakan faktor yang paling utama. Kedua adalah topografi dan saliran. Kalau tanah kita berbukit, kanker buah ni kurang sedikit berbanding dengan tanah rata. Tetapi tuan dan puan-puan, sekarang kita tahu kenapa tanah rata saya mempromosikan sekuat-kuat habisnya. Kita kena buat busut. Inilah antara puncanya kita nak mengelakkan masalah kanker buah. Walaupun banyak orang kata buat busut ni tak baik tinggi. Sebenarnya kita buat busut bukan mengikut hati ataupun mengikut pendapat kita. Tetapi kita buat ialah mengikut kepulan pokok durian. Jadi kalau kita persepsinya orang kata tanam durian kena tanam di kawasan bukit. Sebenarnya itu adalah satu persepsi ataupun mitos sahaja. Kalau kita lihat di Thailand, boleh katakan kebanyakan durian ditanam di kawasan tanah rata dan mereka pun mula buat busut. Dulu mereka tak buat, sekarang mereka buat juga. Tetapi busut ni memang merupakan satu idea ataupun cetusan 20 tahun lepas bila saya dapati kebun sayur yang orang menanam sayur buat batas. Itulah antara cetusan yang paling awal saya kudarakan ataupun kongsikan untuk pekebun. Dan ketiga adalah pengurusan dusun dan juga jenis tanah. Kalau tanah kita tanah jenis yang liat, bukan tanah lom yang berpasir,
itu juga antara penyumbang kepada kanker buah. Jadi kalau boleh kebun kita juga nak pastikan ada salera kita buat dengan baik, simpan rumput, dan tanah tu kalau boleh kita buat busut. Dan satu lagi faktor yang penting adalah ketidakseimbangan nutrien. Kalau kita hanya menggunakan baja kimia sahaja, itu juga antara penyumbang. Baja kimia kita boleh pakai, tetapi kita juga kena campur dengan baja unsur-unsur lain supaya ada seimbang. Dan antara satu lagi faktor yang menyumbang ialah kekurangan kalsium. Boleh dikatakan pembajaan kita kekurangan kalsium dan juga disebabkan keasidan tanah. Topografi dan hujan lebat. Kalau dilihat kebun yang ditunjukkan di sini, tiga-tiganya adalah tanah rata, longkang bertakung air, ataupun banjir melintas, pokok menjadi lemas. Akar akan jadi reput. Antara faktornya ialah ketuaan air yang tinggi di dalam tanah. Dia akan menyebabkan liang-liang tanah dipenuhi dengan air. Bila liang-liang tanah ini dipenuhi air, kekurangan oksigen berlaku. Dan ini akan menyebabkan akar reput berlaku. Jadi bila akar sudah reput, zat tidak diserap, pokok menjadi lemah. Itulah antara punca yang akan menyebabkan kanker buah berlaku. Jadi selepas musim durian, banyak soalan yang orang tanya saya, jadi saya boleh jawab di sini juga lah. Selepas musim durian biasanya pokok kita mudah diserang kanker. Kenapa dia mudah diserang kanker? Antaranya pokok selepas berbuah, banyak kan, pokok menjadi lemah sebab zat sudah dikeluarkan ataupun sudah diserap oleh buah. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kalau kita tengok akar kalau sihat biasanya sepatutnya putih. Ini akar sihat. Ini adalah akar yang busuk ataupun akar yang kurang sihat ataupun yang sudah mati. Kalau berlakunya kita tengok ada tempat yang sudah diserang kanker, contoh di pangkal pokok durian, kalau boleh kita kikis tempat itu dan disapu dengan abado, antara satu daripada juga racun yang kita boleh pakai. Di samping lain-lain seperti yang kita boleh pakai juga, contoh yang seperti metalasil, P400, phosphorus acid. Jadi ini antara satu pilihan juga. Biasanya kalau kita nak buat rawatan ni selepas pokok musim ni, apa yang saya buat sendiri ialah ataupun saya cadangkan ataupun sebagai satu rujukan atau panduan, kita boleh menggunakan 1 liter nanoka ataupun nanokalsium secair dicampur dengan 20 liter air, disembur di sekeliling akar. Tujuannya untuk kita untuk merawat keasidan tanah supaya akar baru lebih mudah tumbuh. Selepas 3 hari kita gunakan 200 ml P400, campur dengan 50 gram abado, campur dengan 20 liter air, sembur di sekeliling akar durian, dan ulangi setiap bulan sehingga pokok sembuh. Biasanya dia memerlukan 2 atau 3 bulan untuk merawat pokok ni supaya dia sembuh. Kalau boleh kita rawat secepat mungkin. Dan sebenarnya kita tahu kanker juga boleh menyerang batang pokok dan akhirnya akan menyebabkan kematian pokok lah. Contohnya tengok pokok yang dah tanam puluh tahun, disebabkan kita tengok kebanyakan pokok yang mati, biasanya lah kita tengok ialah di kawasan tanah rata. Kalau kita buat busuk, kalau air tidak bertakung, kita dapat mengelakkan masalah pokok mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya buat busuk ni kebaikannya sangat ketara. Kalau kita buat busuk yang cukup tinggi, kita akan menghargai apa yang kita buat nanti ialah kematian pokok kita dapat dikurangkan sehingga minimum. Jadi kalau kita tidak buat rawatan awal, pokok kita mati. Dan kanker sebenarnya boleh menyerang di akar, pangkal pokok, batang pokok dan buah durian. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini adalah sedikit pengalaman apa yang tadi saya buat sembur racun itu. Mungkin ada yang pernah tanya soalan, jadi saya jawab sekali juga. Apa itu alanda? Alanda adalah racun serangga untuk mengawal ulat pengorek buah. Kalau aron itu lebih pada untuk membunuh telur muderia. Abado lebih pada untuk racun kulat, untuk mengawal alge, bintik daun, kanker. P400 ialah untuk menguatkan imuniti pokok supaya dia boleh melawan ataupun tahan kepada penyakit kanker ni.
BioB2 ni lebih pada untuk meningkatkan pendembungan dan juga bentuk buah yang seragam. CBK lebih pada untuk penetapan buah dan juga mengurangkan buah merekah. Dan seterusnya ialah Aminapio ni lebih pada untuk kualiti dan aroma warna. Fruit 128 untuk juga kualiti aroma dan warna. Fruit 428 kita gunakan untuk pembesaran buah dan kualiti. Biocopper lebih pada racun kulat organik. Sekarang kita mula bergerak pada kalau boleh ada pilihan, kita akan mulakan banyak yang lebih pada racun kulat yang dalam bentuk organik untuk mengawal hawa daun, bintik daun dan alga. Maaf, ada sedikit typing error. Monstering lebih digunakan untuk mengawal hawa daun dan juga biotan racun serangga organik juga yang menggunakan kaedah bakteria. Jadi green light ini lebih pada untuk membekalkan magnesium supaya kulit durian kita berwarna hijau lah. Pengurusan yang betul sebenarnya boleh meningkatkan hasil dan kualiti buah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat contoh Musangking ni, gambar yang saya ambil ni. Kalau kita teliti betul-betul durian di sini memang boleh dikatakan hampir 95% duriannya adalah bujur bulat dan besar. Dan semuanya adalah dalam bentuk grade A. Kalau kita nak menanam durian, grade A menjadi unsur yang penting untuk memastikan kita mendapat keuntungan. Kalau kita dapat grade B yang banyak, sebenarnya keuntungan kita akan menurun. Walaupun orang kata menanam durian jadi jutawan, tetapi pada hakikatnya banyak yang melabur durian. Sekarang yang ada yang sudah melabur durian, dapati tidak seindah daripada kabar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya walaupun durian ni memang boleh memberi kita pulangan, tetapi teknik dan teknologi kita pakai kena betul. Kalau tidak, tidak semudah yang kita sangkakan. Begitu juga dengan kita kan, semasa dulu kita belajar di sekolah, menjadi impian kita untuk skor semua A, tetapi apa yang berlaku tak banyak orang yang dapat 8A. Kebanyakan yang di tengah-tengah tu yang banyak. Begitu dengan juga penanam durian, yang kalau yang betul-betul berjaya itu tak banyak. Jadi kalau kita nak pastikan kejayaan, kita pastikan juga kaedah dan teknik kita buat tu mesti betul. Dan kenapa kita begitu menekan pada pengurusan tentang yang tadi saya sebutkan tadi semua tu, antara puncanya ialah kita nak menghasilkan buah yang berkualiti, dan inilah contoh-contoh buah yang berkualiti seperti udang merah. Ini adalah IOI, yang ini adalah Hokmeng 13 ataupun lobster. Ini adalah Musangking. Jadi untuk malam ni saya akan sudahi dengan setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih.